Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Dr. Syahidatun Nazirah binti Abu Zahrin, pensyarah bagi kursus falsafah dan isu semasa bagi set 3 dan 4. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan bab 1 yang bertajuk pengenalan kepada ilmu falsafah. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama Muhammad Samir bin Muhammad Sani Surinda A177864. Yang kedua Muhammad Sufi Mustaqim bin Osman A177866. Yang ketiga Muhammad Fitri Ikmal bin Rizal A177871. Yang keempat Khairul Syazrimi bin Syam Simon A177859. Dan akhir sekali Muhammad Zuhir bin Nur Azmi A173777. Okay, sebelum saya meneruskan pembentangan, saya akan menerangkan hasil pembelajaran kuliah bagi topik ni. Pertama sekali, para pelajar dapat menjelaskan definisi, makna, konsep, tujuan dan juga sejarah perkembangan ilmu falsafah. Yang kedua, para pelajar dapat menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara sebagai wahana penyediaan rakyat Malaysia mendepani cabaran global abad ke-21. Akhir sekali, para pelajar dapat menganalisis hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin membuat satu pemberitahuan bahawa kumpulan kami hanya akan membentangkan sehingga bahagian hikmah falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk slide dan untuk subtopik seterusnya akan dibentangkan oleh kumpulan 2. Pertama sekali saya akan terangkan mengenai definisi dan juga konsep ilmu falsafah. Definisi falsafah terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, falsafah merupakan gabungan 2 perkataan yang diambil dari Yunani, iaitu philo yang bermaksud cinta dan juga sophos yang bermaksud kebijaksanaan. 2 gabungan perkataan ini membentuk satu frasa, iaitu cintakan kebijaksanaan. Dari segi istilah pula, falsafah membawa maksud sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas makna tujuannya. Terdapat 4 tokoh falsafah yang juga memberi pandangan mereka terhadap definisi falsafah. Yang pertama ialah Plato. Menurut beliau, falsafah merupakan tentang segala hal yang ada. Yang kedua, menurut Aristoteles, beliau menyatakan bahawa falsafah ialah menyelidik tentang sebab dan asas segala benda. Yang ketiga, Al-Farabi. Beliau menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud, iaitu wujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Dan yang akhir sekali, menurut Sidi Ghazalbah, beliau menyatakan bahawa falsafah bermaksud berfikir secara mendalam, sistematik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Secara umumnya, falsafah ilmu merupakan satu pemikiran secara relaktif terhadap pelbagai persoalan mengenai segala perkara yang berkait dengan landasan ilmu maupun hubungan ilmu itu dengan segala perkara dalam kehidupan manusia. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai tujuan falsafah ilmu. Tujuan yang pertama adalah untuk menjadi sumber inspirasi dan pedoman hidup dalam pelbagai aspek. Yang kedua, supaya dapat memberi ajaran tentang moral dan juga etika yang berguna. Yang ketiga, falsafah ilmu bertujuan supaya dapat
memberi pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan juga pandangan dunia. Dan yang akhir sekali, falsafah ilmu juga dapat mempertahankan, menunjang dan juga melawan atau berdiri neutral terhadap pandangan falsafah yang lainnya. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sejarah perkembangan ilmu falsafah. Sejarah perkembangan ini terdapat 4 bahagian, iaitu falsafah barat, falsafah Islam, falsafah Cina dan juga falsafah India. Okey, falsafah barat terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu peringkat awal, zaman pertengahan, zaman moden dan juga zaman kontemporari. Peringkat awal ni berlaku pada tahun 600 sebelum Masihi sehingga 300 Masihi. Pada peringkat ini terdapat 4 bahagian, iaitu zaman pra-Yunani kuno, zaman keemasan Yunani dan yang akhir sekali ialah zaman Helenistik Romawi. Pada zaman pertengahan pula termasuklah kejatuhan Empire Rom, penutupan akademik di Athens dan juga zaman Renaissance. Peringkat yang ketiga ialah zaman moden. Zaman ini bermula di benua Eropah pada abad ke-17 dan muncul aliran rasionalisme pada zaman ini. Peringkat ini juga terdapatnya beberapa aliran falsafah yang dilahirkan, antaranya realisme, idealisme dan juga positivisme. Akhir sekali zaman kontemporari. Zaman ini berlaku pada abad ke-20. Dibahagikan kepada 3 aliran utama, iaitu neo-hegelisme, neo-kantianisme dan aliran pragmatis. Okey, seterusnya falsafah Islam. Falsafah Islam terbahagi kepada 3, iaitu penurunan wahyu, penyelarasan konsep dan juga kelahiran struktur konsep ilmu Islam. Pada tahap penurunan wahyu terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat besarnya ialah peringkat Mekah dan juga peringkat Madinah. Dan pada peringkat Mekah juga terbahagi kepada 2, iaitu tahap awal dan juga tahap akhir. Pada tahap awal, perkembangan ilmu yang berlaku ialah konsep ketuhanan dan juga keimanan. Pada tahap akhir, ilmu nubuah dan juga ibadah. Seterusnya pada peringkat Madinah, berlakunya perkembangan tentang kehidupan bermasyarakat atau konsep-konsep sosial. Pada peringkat yang kedua, iaitu penyelarasan konsep, wahyu mengandungi ilmu etika, halal, haram dan sebagainya. Pada peringkat ini juga wujudnya susunan pengetahuan. Okey, pada peringkat yang terakhir, iaitu tahap kelahiran struktur konsep ilmu Islam, telah lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Antaranya dalam bidang hadis, penetapan hukum, tafsir dan juga bidang pengajian. Okay, seterusnya saya berpindah kepada sejarah perkembangan falsafah Cina. Terdapat 4 peringkat pada zaman ini, iaitu pertama sekali ialah zaman kuno, diikuti zaman pembauran, seterusnya zaman neo-konfusianisme dan akhir sekali zaman moden. Okey, untuk falsafah Cina pada peringkat zaman kuno ni, dia berlaku pada 600 hingga 200 sebelum Masihi. Pada peringkat ni muncul pelbagai aliran pemikiran klasik, iaitu Konfusianisme, Taoisme dan mazhab Yin Yang. Pengertian Konfusianisme ialah fokus bidang etika. Taoisme bermaksud mencapai kebahagiaan, tidak membuat sesuatu bertentangan dengan alam dan hidup dekat alam. Mazhab Yin dan Yang ialah gabungan Yin Yang daripada 5 unsur, iaitu tanah, logam, air, kayu dan juga api.
Seterusnya ialah zaman pembauran ataupun Neo-Taoisme dan Buddhisme. Zaman ini berlaku pada tahun 200 sebelum Masihi sehingga 1000 Masihi. Zaman ini bermula dengan kemasukan Buddhisme dari India yang memberi warna baharu kepada pemikiran falsafah Cina. Buddhisme berbaur dengan alam pemikiran falsafah Cina sehingga melahirkan aliran baharu iaitu Chan Buddhisme. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat zaman Neo-Konfusianisme berlaku pada 1000 hingga 1900 Masihi. Zaman ini merujuk kepada gerakan-gerakan yang muncul untuk mengembalikan ajaran Konfusius yang asal. Yang terakhir sekali ialah zaman moden iaitu pada tahun 1900 sehingga sekarang. Pemikiran falsafah Cina banyak mempengaruhi pemikiran barat seperti aliran pragmatisme. Pada tahun 1950, falsafah Cina dipengaruhi oleh pemikiran Marx, Lenin dan Mao Zedong. Akhir sekali ialah falsafah India. Falsafah India juga terdapat 4 peringkat iaitu zaman Veda, zaman Wiracarita, zaman Sutra-Sutra dan juga zaman Skolastik. Pada zaman Veda ini berlaku pada tahun 1500 sehingga 600 sebelum Masihi. Pada peringkat ini telah berlakunya kedatangan bangsa Arya di India. Kitab suci yang ada pada masa ini ialah Veda, Brahmana dan juga Upanishad. Seterusnya peringkat yang kedua iaitu zaman Wiracarita berlaku pada tahun 600 sebelum Masihi sehingga 200 Masihi. Pada peringkat ini telah berlakunya zaman hikayat cerita-cerita kepahlawanan. Ia meliputi perkembangan Upanishad yang tertua dan juga sistem-sistem falsafah. Peringkat yang ketiga ialah zaman Sutra-Sutra yang berlaku pada tahun 200 Masihi sehingga sekarang. Konsep-konsep pemikiran banyak perlu membuat rangkuman yang pendek dan juga ringkas. Maknanya pada peringkat ni terlampau banyak sangat konsep pemikiran. Tokoh-tokoh falsafah yang ada pada zaman ni perlu membuat rangkuman dan juga meringkaskan segala konsep-konsep yang ada. Akhir sekali ialah zaman Skolastik berlaku pada tahun 200 Masihi sehingga sekarang. Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh besar dengan teori tersendiri seperti Kumarila, Sankara, Ramanuja, Jayanta dan juga Udayana. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Fitri Ikmal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fitri Ikmal. Saya akan membentangkan tentang pendekatan makna falsafah. Pendekatan makna falsafah ada 3, iaitu pemikiran yang dasar atau asas atau fundamental, memberi makna signifikan sesuatu konsep, dan pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang dasar, asas atau fundamental ialah falsafah boleh difahami sebagai pemikiran yang dasar, asas atau fundamental mengenai sesuatu perkara atau sesuatu isu itu. Iaitu ciri pertama falsafah ialah pemikiran yang mendalam mengenai sesuatu perkara dan ia juga bersifat menyeluruh dan tidak terhad kepada sesuatu subjek, topik atau daerah pemikiran. Memberi makna signifikan sesuatu konsep ialah falsafah juga khususnya dalam trend yang terdapat dalam falsafah moden di barat dan juga bukan barat. Falsafah juga sebagai satu kegiatan untuk menjelaskan dalam pemikiran kita tentang
apakah makna signifikan sesuatu konsep yang digunakan itu dan sama ada konsep itu mempunyai makna ataupun sebaliknya. Melalui kaedah ini, ia dapat memberikan kita satu penjelasan atau kejelasan tentang isu-isu yang mendasari pelbagai bidang ilmu dan sistem pemikiran. Yang ketiga, pemikiran yang mendalam. Pemikiran yang mendalam berkaitan dengan aliran pemikiran intelektual dan keadaan berwaspada terhadap minda. Pemikiran yang mendalam sering disalahfahami. Selalunya kita selalu memikirkan sesuatu sebagai pemikiran yang mendalam. Selain itu, pemikiran yang mendalam tidak berbahaya, tapi berfikir secara mendalam akan membuatkan kita lebih menganalisis perkara-perkara yang berbeza daripada yang lain dan akan mengkajinya dengan lebih mendalam sehingga mendapat jawapan yang betul. Next slide. Ini adalah cabang-cabang falsafah. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. Epistemologi mempersoalkan perkara seperti apa itu ilmu, bagaimana kita memperoleh ilmu, apa berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, epistemologi ialah proses memperoleh ilmu. Ia menggabungkan sesuatu melibatkan persepsi, imajinasi dan kefahaman. Struktur mengorganisasikan konsep asas tidak boleh diperoleh daripada pengalaman sahaja. Yang kedua, metafizik. Metafizik ialah cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal-usul mengenai realiti mutlak. Metafizik menerangkan tentang bagaimana kita berfikir. Metafizik juga satu keperluan untuk menentukan kebenaran dan memisahkan kebenaran daripada kesalahan. Yang ketiga, logik. Perkataan Greek iaitu logos yang bermaksud fikiran, idea, hujah, alasan atau prinsip. Logik menerangkan hubungan antara idea-idea dan memberi alasan bagi jawapan yang diberi. Logik juga terbahagi kepada dua, iaitu logik induk dan logik deduktif. Okey, yang keempat, aksiologi. Aksiologi berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud nilai. Perkataan logia adalah kajian tentang kualiti atau nilai. Aksiologi dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu etika dan estetika. Etika ialah kelakuan ataupun adat resam. Estetika adalah kecantikan dan seni. Okey, yang kelima, politik. Politik adalah penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik, kestabilan, keadilan, hak asasi dan kebebasan. Yang kelima, ekonomi. Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya mobiliti sosial untuk mencapai matlamat dasar ekonomi baru. Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai program pendidikan untuk siswazah yang menganggur. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan bagikan kepada kawan saya. Assalamualaikum, saya Samir. Jadi hari ini
saya akan membentangkan tentang dua perkara. Yang pertama ialah falsafah, tapi dari konteks yang lebih dalam. Dan seterusnya ialah hubungan falsafah dengan pembinaan sesebuah negara. Jadi, saya akan menerangkan tentang falsafah dulu. Yang pertama, terdapat pelbagai definisi falsafah yang kawan saya Zuhair telah memberitahu sebentar tadi. Jadi saya akan memberitahu dua saja. Yang pertama dari segi istilah Yunani kuno. Maksudnya ialah philosophers, iaitu cinta akan kebenaran. Dan seterusnya, sudut istilah yang bermaksud sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas makna dan tujuannya. Seterusnya, terdapat pelbagai fungsi dan matlamat falsafah. Antaranya ialah alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada. Seterusnya, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup dan pandangan dunia. Dan akhirnya, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Jadi pada poin ini, ianya memberi kesan positif kepada individu yang mempelajari falsafah di dalam pelbagai bidang. Seterusnya, antara kelebihan mempelajari falsafah ialah melatih diri agar bersifat kritik dalam aktiviti ilmiah. Hal ini akan berguna ketika kita sedang ada dalam perbincangan dan kita mempunyai pelbagai ilmu tentang falsafah, tentang tajuk falsafah tersebut. Seterusnya, menambahkan kefahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan ilmu tersebut. Selain itu, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logik rasional. Dan akhirnya memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan sah. Seterusnya, terdapat tiga persoalan falsafah. Yang pertama ialah epistemologi, ontologi dan aksiologi. Jadi untuk epistemologi, terdapat dua perbahasan utama, iaitu sumber ilmu dan kebenaran ilmu. Seterusnya, aliran yang membincangkan permasalahan sumber ilmu, iaitu rationalism, intuitionism, wahyu, empirism dan conformism. Soalan penting dalam konteks epistemologi ialah bagaimana prosedurnya. Apakah kriteria pengetahuan yang benar dan seterusnya apakah yang disebut kebenaran itu. Seterusnya ialah ontologi, iaitu hukum ilmu. Ontologi ialah ruang lingkup di mana mempersoalkan adakah ilmu hanya terbatas pada persoalan alam fizikal sahaja, iaitu alam al-syahadah, akan turut mencakupi alam metafizik. Dan akhirnya aksiologi. Aksiologi ialah menumpukan kepada aspek nilai sesuatu ilmu, iaitu sama ada baik atau buruk, penting atau tidak penting, serta berguna atau tidak berguna. Setiap manusia mempunyai sistem nilainya tersendiri. Dan seterusnya, umumnya manusia berbolak-balik antara dua nilai, iaitu kebenaran dan kerohanian. Jadi antara persoalan aksiologi ialah untuk apa ilmu ini dipergunakan. Dan seterusnya, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaedah moral. Akhirnya, bagaimana penentuan objek ditelaah berdasarkan pilihan moral. Jadi, slide seterusnya. Hubungan falsafah dengan pembinaan sesebuah negara. Falsafah pada asasnya bersifat universal. Apakah maksud universal?
Jadi universal ialah bersifat umum, tak dibatasi dengan ruang dan waktu. Seterusnya, falsafah boleh ditujukan kepada sesuatu konteks yang spesifik, khususnya dalam konteks pemikiran sesebuah negara ataupun budaya yang berbeza. Dan akhirnya, falsafah mempunyai sifat lokal tersendiri, walaupun isu yang ditangani bersifat universal dan global. Jadi dari sini kita nampak bahawa falsafah kita boleh ambil dari pelbagai bidang, sama ada kecil ataupun besar. Terima kasih. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Mak Sufi. Saya akan meneruskan perbincangan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah tujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okay. Pernyataan falsafah ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberikan penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna falsafah pendidikan negara berhasrat untuk melahirkan insan yang berpegang teguh kepada agama. Berpadukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat pendidikan ialah ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna. Insan yang baik, ia ini secara automatik menjadi warga negara Malaysia yang baik. Mereka ini hendaklah memiliki serta menghayati ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada Tuhan, seterusnya berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara, dan juga memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Seterusnya, next slide. Okay, ciri falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan insan seimbang melalui proses pendidikan melalui sistem pendidikan dalam negara. Falsafah pendidikan kebangsaan berhasrat melahirkan graduan yang mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi dan menjadi insan mulia serta seimbang, seterusnya menjadi labor force yang cekap dan serta keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Secara ringkasnya, matlamat pendidikan ialah untuk melahirkan warga negara yang baik yang memiliki ciri-ciri bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Lebih lanjut lagi, dalam fakulti dalam falsafah pendidikan kebangsaan menghuraikan ciri-ciri seorang warga negara yang baik, iaitu setiap individu mempunyai keazaman, kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun dan damai, serta mempunyai kesedaran, kepribadian dan nilai-nilai sebagai rakyat Malaysia. Setiap individu juga haruslah menghormati dan mematuhi undang-undang serta peraturan, bersedia bekerja atau membuat sesuatu sehingga sempurna, menghormati hak-hak individu lain, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak menjejaskan kepentingan orang lain, menghormati dan mempunyai semangat memperbaiki keadaan secara membina dan bersedia berkhidmat untuk negara. Dan akhir sekali, boleh menyertai dengan berkesan dalam kegiatan pembangunan negara. Itu sekian dari saya.
Assalamualaikum. Saya Khairul Syazrini. Seterusnya saya akan bentangkan tentang seimbang dan harmonis. Terdapat 4 potensi iaitu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang pertama dari segi intelek iaitu mengandungi aspek-aspek berikut seperti hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa kepada kemakmuran, daya pemikiran yang kreatif dan inovatif, daya pemikiran yang logik dan analitis, serta ilmu yang bermanfaat. Seterusnya, unsur rohani dan emosi berkait rapat antara satu sama lain. Antara unsur-unsur rohani dan emosi termasuklah dari segi aspek-aspek berikut iaitu keyakinan terhadap Tuhan, kepercayaan beragama, kemantapan jiwa, penghayatan nilai-nilai murni dan norma masyarakat, berbudi pekerti mulia dan berbakti dan berkorban. Yang terakhir pula ialah dari segi jasmani. Antara ciri-ciri unsur jasmani ialah pelajar haruslah mempunyai kecergasan fizikal dan kesihatan diri. Selain itu, mereka harus dapat menggunakan anggota dan tenaga fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Next. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 5 hikmah falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama ialah memperkembangkan potensi individu. Seperti potensi ini ialah bakat dan kebolehan yang dimiliki oleh seseorang individu semenjak ia dilahirkan. Bakat dan kebolehan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani dan emosi dan jasmani yang merupakan anugerah Tuhan. Bakat-bakat ini perlu dicungkil, diperkembangkan dan dipertingkatkan secara berterusan. Kesemua bakat dan kebolehan yang ada pada diri individu hendaklah dikembangkan secara optimum. Perkembangan itu pula hendaklah dilakukan secara tergabung dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Yang kedua pula ialah insan yang seimbang dan harmonis. Seperti manusia yang memiliki khasiat yang sepadu apabila semua potensi dirinya dikembangkan secara selaras, menyeluruh dan harmonis. Ia menjadi insan yang sentiasa bersyukur, bersedia menerima segala ujian dan cabaran hidup serta sentiasa berikhtiar untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi dengan tenang. Yang ketiga ialah kepatuhan kepada Tuhan. Seperti usaha-usaha ke arah ini dapat melahirkan individu yang yakin bahawa manusia dan alam tidak terjadi secara tersendiri tapi ada penciptanya. Keyakinan ini pula menguatkan kepercayaan bahawa hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan dan manusia dianjurkan mengkaji fenomena alam. Manusia juga dituntut memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam mentadbir dan memakmurkan alam. Yang keempat pula ialah rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Masyarakat Malaysia yang memiliki jiwa yang damai dan tenteram. Ini membolehkan setiap individu memperkembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dirinya bagi memenuhi keperluan sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Dan yang terakhir ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Seperti masyarakat Malaysia yang terlatih dalam berbagai kemahiran bagi melahirkan tenaga manusia yang produktif, berinisiatif dan berinovatif untuk mentadbirkan alam. Masyarakat ini mampu menggunakan teknologi dengan cekap bagi mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. Sekian, itu saja dari saya. Okey, setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharap semua pelajar dalam set 3 dan 4 dapat mengambil perhatian tentang apa yang telah kami bentangkan. Sekian, terima kasih.